لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam mashrahanna bil amal. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah matan Jauharatit Tauhid karangan bagi Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala. Masih lagi kita di dalam perbincangan al-iman wal islam wa ma yata'allaqu bihima, itu tentang iman dan Islam dan apa yang berhubung kait dengan iman dan Islam. Nah, karena iman dan Islam apabila disebut bersama-sama, iza jatama'a iftaraqa, makna dia akan berbeza. Nah, wa iza iftaraqa, dan apabila disebut berasingan, sebut satu saja iman atau disebut saja Islam, maka ijtama'a, makna dia tu sama. Iman ialah Islam, Islam ialah iman. Nah, baik. Kemudian hari itunya telah kita lalu. Hari itu 2 bulan lepas. Nah, bulan lepas kita tak ada cuti. 2 bulan lepasnya kita telah lalu dah disebut dalam kitab ni wa fussiral imanu bit tasdiqi. Ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan iman itu ialah semata-mata tasdik. Itu dah. Tasdik. Apa makna semata-mata tasdik? Yakni semata-mata iza'an wal qabul fil qalbi bin nabi wa bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid darurah. Semata-mata setuju dan terima di dalam hati seorang dengan nabi, dan apa hukum hakam dan apa sahaja tidak hukum hakam lah. Nah, apa sahaja yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah, dia setuju dan terima dalam hatinya, maka dipanggil mukmin. Kalau gitu menuturkan dengan iman tadi, makna mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Maka perkara tersebut tu hanya syatrun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya, syarat untuk mengesahkan boleh diperlaksanakan hukum Islam di atas dunia. Dan dia bukan diri iman, bukan. Karena iman tu semata-mata tasdik dalam hati. Nah, adapun mengucap 2 kalimah syahadat bagi orang yang belum masuk Islam, maka tu hanya syartun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunia, syarat untuk sah diperlaksanakan hukum Islam di dunia. Tu dia bukan diri iman, bukan juz'un minal iman. Dah.
bukan juz'un minal iman, bukan satu juzuk daripada iman. Tidak sama dengan kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Kata Mu'tazilah dan Khawarij, iman tu tersusun daripada 3 juzuk. Mana? Tasdiqu fil qalbi, 1. Iqraru bil lisan, 2. Wa a'malu bil jawarih, 3. Jadi iman tu mesti kena cukup 3-3. Baru dipanggil iman. Dia mesti tasdik dalam hati, mengucap dengan lidah, dan beramal dengan anggota tubuh badan. Itu dikatakan iman di sisi Mu'tazilah dan Khawarij. 3 kena berhitung. Kalau ternafi salah satu, ternafi salah satu, contoh kita kata terima dalam hati hukum hakam yang dibawa datang oleh Nabi SAW, terima, tapi tak beramal, tak semaya duanya. Ataupun terima hukum zina tu haram, tapi dia sendiri mendatangi zina. Macam mana orang ni? Mukmin ke tidak? Di situ berlaku khilaf antara hak sesat Mu'tazilah dan Khawarij. Sama-sama hak sesat tu, ya khilaf pula dua tu. Mana sesatnya, khilafnya? Kata Mu'tazilah, orang yang ternafi salah satu daripada 3 juzuk tadi tu, nak dikatakan mukmin tak boleh, nak dikatakan kafir pun tak boleh. Tak boleh belaka. Ni nak kata mukmin, tak cukup juzuk iman. Nak kata kafir, ada tasdik. Lepas tu? Tak boleh nak kata apa. Tu. Jadi pelik kan? Tu bagi puak Mu'tazilah, orang yang ternafi salah satu daripada 3 juzuk iman bagi di sisi mereka tu, tak dikatakan mukmin dan tak dikatakan kafir. Akhirat esok nak duduk di mana esok? Akhirat esok diseksa di tengah-tengah. Dia panggil manzilatun baina manzilataini. Diseksa di tengah-tengah di antara syurga dengan neraka. Orang yang ternafi salah satu daripada 3 juzuk iman, kata Mu'tazilah, tak boleh dihukumkan dengan mukmin, tak boleh masuk syurga. Tak boleh dihukumkan dengan kafir, tak boleh masuk neraka. Lepas tu, di tengah-tengah ada satu negeri di antara syurga dengan neraka, tapi diseksa juga. Tidak di neraka, tidak di syurga, duk tengah-tengah. Itu kata Mu'tazilah tu. Kata Khawarij, payah lagu tu, sakit kepala. Ternapi salah satu kafir selalu senang. Gitu. Tak semaya kafir selalu dah. Senang. Zina kafir selalu dah. Senang. Lepas tu kekal neraka. Mudah. Itu Khawarij. Khawarij tu jaga-jaga dah. Jadi sebab tu banyak kita duk dengar tu. Ustaz-ustaz ceramah. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Iman ni terhimpun 3 perkara. Tasdiqu fil qalbi, membenar dengan hati. Wa iqraru bil lisan, mengakui dengan lidah. Wa a'malu bil jawarih, wa a'malu bil arkan, beramal dengan segala rukun tubuh badan, anggota. Maka kalau tidak ada 3-3 ni, tidak beriman seseorang itu. Siap. Khawarij jadi atau Mu'tazilah jadi. Ya salah baca kitab. Salah dibaca kitab Khawarij atau Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman tu wa fussiral imanu bitasdiqi faqat. Iman tu semata-mata membenar di dalam hati, cukup. Duduk mengucap dengan 2 kalimah syahadat, itu syarat untuk sah diperlaksanakan hukum Islam. Syartun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Syarat untuk dapat diperlaksanakan hukum Islam di dunia. Mana kalau orang itu mengucap, yang mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Orang kafir asli, kafir asal. Kita tu tak berhak dah nak cek dalam hati dia. Ya ke awak ni tasdik? Betul ke awak ni beriman? Cukup dia mengucap dengan syahadat, dia sudah jadi saudara se-Islam dengan kita. Mana sah untuk kita bermuamalah dengan dia.
Seperti katana kuhi, nak ambil dia menatu boleh. Nak ambil dia jadi bini boleh, nak ambil dia jadi tok lelaki boleh, suami boleh. Katawarusi, nak berwaris-warisan bolehlah. Boleh makan pusaka, boleh harta pusakanya diwarisi. Kal imam fi khalfihi. Jadi makmum kas salati fi khalfih, semaya belakang dia jadi imam boleh. Au salati alaihi, atau dia mati kita boleh sembahyang jenazah dia boleh. Allahumma shalli boleh. Wadafni fi maqabiril muslimin, ataupun tanam di dalam di perkuburan orang Islam bolehlah, sebab dia mengucap kalimah syahadat. Adapun hati dia tu betul ke tak betul, wahisabuhu 'ala Allah, itu urusan Allah. Nahnu nahsabu bizawahiri, kami ni wak kira hak zahir juga. Wallahu yatawalla sarair, Allah lah yang mengetahui batin hati seorang. Itu. Kemudian sambungnya lagi hari nafak. Mana ni? Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam. Itu baca dah tu. Baik. Faqila, betul dah. Faqila. Maka apabila dikatakan mengucap dua kalimah syahadat tu ada khilaf. Hak itu tu dia kata ada khilaf, ada khilaf. Macam mana dah itu? Wal khul wan nutqu fihi khulfu bit tahqiq. Menutur dengan dua kalimah syahadat tu ada khilaf di kalangan ulama. Lagu mana khilafnya? Faqila, maka kata setengahnya syartun kala amal, syarat bandingannya seperti amal. Ini qaul yang rajih. Mana? Iaitu iqraru bil lisan, itu sama seperti al-a'malu bil arkan. Mana a'malu bil arkan? Beramal dengan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah, itu dipanggil syartun li kamalil iman, syarat untuk sempurna iman. Bukan syartun li sihatil iman, bukan syarat untuk sah iman, bukan. Berarti kalau orang itu tidak semaya, namun bila ditanya apa hukum sembahyang 5 waktu, wajib. Mana dia tasdik, dia beriman, dia tasdik, mana iza'an wal qabul fi qalbihi bima ja'a bihin nabi. Dia setuju dan terima dengan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Dia tidak ingkar. Kenapa awak tak sembahyang? Saya ni malah ya. Maka dia mukmin tak? Mukmin tapi fasik. Fasik artinya khuruju an ta'atillah, tidak taat perintah Allah Taala. Kalau Mu'tazilah, dia tidak mukmin, tidak kafir. Mana tak boleh masuk syurga, tak boleh masuk neraka. Duduk di tengah-tengah manzilatun baina manzilataini. Itu Mu'tazilah. Kalau Khawarij, kafir dulu dah gitu. Kalau ahli sunnah wal jamaah, dia belum kafir, bahkan dia mukmin tetapi fasik. Khuruju an ta'atillah, tidak taat perintah Allah, keluar tidak mentaati perintah Allah Taala. Kalau gitu iqraru bil lisan, syarat seperti amal. Pada pihak mana? Pada pihak menjadi syarat saja. Itu syartun li ijra'i ahkamil mu'minin. Itu dipanggil. Bukan sama pada sudut apakah dia menjadi syarat, bukan. Kalau amal ni pada pihak dia jadi syarat, semata-mata syarat. Gitu. Sebab lain-lain. Beramal dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu dipanggil syartun li kamalil iman. Menutur dengan dua kalimah syahadat, syartun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Beza tu. Pada sudut mana dia menjadi syarat, itu tidak sama. Tapi sama-sama menjadi syarat, itu sama. Itu. Ngucap dua kalimah syahadat, syarat untuk diperlaksanakan hukum Islam di dunia. Adapun beramal, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tutup aurat, tidak berzina, menjauhi segala kabair dosa-dosa. Itu dipanggil syarat untuk sempurna iman. Syartun li kamalil iman.
Jadi pada sudut mana dia menjadi syarat itu berbeza. Tapi sama-sama menjadi syarat, ya. Gitu dah. Wakila kata setengah ulama, wakila tu sirah tadhaif, bal syatrun, bahkan dia juzuk iman juga, tetapi tertentu bagi orang yang baru nak masuk Islam. Lagi pula dengan syarat dia boleh menutur. Kalau dia tak boleh nak menutur, maka kembali kepada hukum darurah. Mana? Iaitu apa sahaja perkataan isyarat yang menunjuk makna seperti menutur dua kalimah syahadat, sahlah Islamnya. Itu. Baik, habis itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita fahamnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan iman itu semata-mata tasdiqu fil qalbi, iz'an wal qabul fil qalbi bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ulima minad dini bid darurah. Semata-mata setuju, terima di dalam hati kita dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada agama yang diketahui dengan secara mudah. Itu iman, cukup. Berarti seorang itu kalau dia ada tasdik, dia ada iz'an wal qabul, setuju terima apa yang Nabi bawa, mukminlah dia. Gitu dah, mukmin dia. Soal dia tak buat, itu soal lain. Ni kena jaga. Banyak orang lain ini dia mempermain-main ke orang panggil apa hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang kata walaupun perkara sunat, jangan bermudah-mudah. Kalau kita tak nak buat, tak usah buat. Karena kita malas tu tak apa. Dia kata jangan lupalah semaya sunat. 2 rakaat sebelum subuh, mudah-mudahan rezeki jadi murah. Dia kata murah ke rezekimu? Kau mudah semaya dah selama ni? Sudah. Aku tak semaya kaya. Aku tak semaya, jangan kata sunat, wajib aku tak semaya. Kaya molek-molek ni. Boleh jatuh iman orang cakap lagi tu. Tu. Boleh murtad orang cakap lagi tu. Boleh gugur iman. Apa? Karena dia mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara tersebut sunat, dia mentahkir, memperhina. Jangan. Kita tak nak buat senyaplah, tak ada apa-apa. Lagi pula benda sunat. Dituntut kita buat benda sunat ni, tapi tidak dipaksai seperti wajib. Wajib ni talabul fi'li, talaban jaziman. Kita kena buat kerana dituntut dengan sebagai tuntut yang putus. Tak dapat tidak, kena. Kalau tidak, dijanji neraka. Wa yu'aqabu ala tarki. Jangan kita, kalau kita kata sunat jadah. Sunat jadah tu pun ada unsur menghina dah. Apalagi kalau kita membangkitkan pula, mu hendak semai sunat tu kaya dah. Berat tu cakap lagi tu. Ni bahaya orang panggil duduk dalam kejahilan. Kadatil jahilu antakuna kufran. Dekatlah oleh jahil tu bahawa adalah ia tu kupu. Ialah kupu. Jahil dengan kupu ni dekat tak dekat, seperti mata hitam dengan mata putih. Sebelah menyebelahi. Silap cakap, silap etika, silap menutur. Boleh gugur iman dengan salah satu daripada 3 tadi. Dengan pegangan, kalau pegangan ni orang tak nampak lagi, kita kupu sorang kita. Kalau dengan perbuatan, orang nampak. Ataupun dengan lisan, dengan lidah kita, boleh riddah, boleh jatuh murtad, gugur iman. Kenapa? Karena jahil, karena bodoh. Tu. Kalau setakat kita tak buat, contoh, kita tu tak pakai tudung, kita tu tak tutup aurat. Namun bila ditanya, tutup aurat ni apa hukum? Wajib ya. Masih lagi mukminah. Tapi fasikoh. Masih lagi dikata orang beriman, tapi tidak taat perintah Allah Taala. Dipanggil fasikoh. Mukminah yang fasikoh, muslimah yang fasikoh. Masih lagi dikira mukmin muslim, tapi derhaka dengan Allah Taala, derhaka dengan Tuhan. Sebaliknya kalau dia sudah ingkar, pakai wak gapo gak tuduh-tuduh tutup aurat gaponyo. Mu hak pakai tutup aurat balut molek tu kan. Kaya tak? Sudah. Hak tu boleh jatuh iman tu. Cakap lagu tu. Boleh murtad cakap lagu tu. Tak ada wajib-wajib tutup auratnya. Kafir selalu. Ingkar hukum wajib.
Itu beza dah. Walaupun dia tutup aurat. Dia ni tutup aurat pun ninja nak tanya apa hukum tutup aurat. Ya macam makan apa juga. Siapa nak tutup-tutup. Siapa tak nak tutup aurat, sukalah. Up to you lah. Nah. Jatuh iman cakap itu. Nah, jaga-jaga. Jadi hukum ni kita tak boleh buat main-main. Kerana itu bergantung dengan iman. Nah. Itu jadi ahli sunnah wal jamaah bila sebut kata iman semata-mata tasdik di dalam hati. Iz'an wal qabul fil qalbi bima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurah. Adapun menutur dua kalimah syahadat dengan lidah itu bukan hakikat mahiyatil iman, bukan hakikat bagi iman. Tapi syartun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Syarat untuk sah diperlaksanakan hukum Islam di dunia. Boleh nikah kahwin dengan dia, boleh mewarisi dengan dia, boleh semaya belakang dia, boleh mayat dia, boleh ditanam di perkuburan Islam. Semata-mata mengucap dua kalimah syahadat. Dan diri beramal tu pula. Kita semaya, kita puasa, kita jemaah, kita baca Quran, kita berzikir, kita sedekah, kita menjauhi segala dosa-dosa besar kabair, saghair. Itu dipanggil syartun li kamalil iman. Syarat untuk sempurna iman, bukan hakikat bagi iman. Beza tu dah. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan terkeliru dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Karena Mu'tazilah Khawarij, iman tu kena hipung tiga-tiga lagi. Tak ada tiga-tiga, salah satu daripada tiga ni, tu khilaf pula Khawarij dengan Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah tak ada salah satu, tak boleh panggil mukmin, tak boleh panggil kafir. Maka tak boleh masuk syurga, tak boleh masuk neraka. Duduk di tengah-tengah, manzilatun baina manzilataini. Itu kalau Mu'tazilah. Kalau Khawarij, iman tu tiga-tiga tu juga. Mesti kena ada tiga-tiga syartun. Li sihhatil iman kena ada tiga-tiga. Juz'un, syatrun lil iman. Bukan syartun saja. Syatrun ay juz'un minal iman. Tiga-tiga tu kena cukup. Kena terima tasdik dalam hati, mengucap dengan lidah, kena diperlaksanakan dengan anggota tubuh badan. Beza dia dengan Mu'tazilah, kalau ternafi salah satu, kafir selalu. Itu Khawarij. Berapa kali ulang dah ni? Supaya jangan lagi ada hak jadi Mu'tazilah, jangan lagi ada jadi Khawarij. Wallahu a'lam, tak tahulah. Kalau ustaz-ustaz sendiri puduk ceramah supaya Khawarij, supaya Mu'tazilah, orang awal, tu kerak saya duk dengar tu dalam video-video. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Iman ni ibu-ibu ayah-ayah ialah himpunan daripada tiga perkara. Tasdiqu fil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Tidak ada salah satu, maka tidak beriman kita. Ia di sisi Mu'tazilah dan Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ceramah seperti itu. Maka sebab tu kita tu kena tengok apa yang diperkata, jangan tengok siapa yang berkata. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok apa hak dia kata. Muafakat tak muafakat dengan ahli sunnah wal jamaah. Jangan tengok orang ni sahu ni, ustaz ni sahu ni, ustaz famous ni, ustaz selebriti ni, ustaz masuk TV, televisi, radio ni, tak kira salah. Bodohlah kalau cakap gitu. Nak tahu macam mana apa hak dia kata tu muafakat dengan ahli sunnah wal jamaah kalau kita sendiri tidak mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak timbang tara macam mana? Maka sebab tu tak dapat tidak, kita juga kena ada ilmu, kena mengaji. Begitu dah. Habis. Baik. Kemudian wal Islam masyrahanna bil amal. Dah kalau iman tu ditafsir oleh ulama dengan semata-mata tasdik, Islam tu pula bagaimana? Kalau gitu Islam tu dihurai, disyarah dengan amal yang soleh. Apa makna amal yang soleh? Bimtisali zalika, lizalika. Dengan menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Ataupun iz'anuz zahir. Wa iz'aniz zahiri lahu. Setuju pada zahir. Sawaun amila aw lam yu'mal. Sama ada dia sendiri beramal atau tidak beramal. Gitu.
Jadi amal yang dikatakan Islam tu ialah amal. Amal di sini bukan dengan makna semaya, puasa, kena wakhi je, bukan. Maksud dengan kata wal Islam syarahan nabil amal. Islam tu dihuraikan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan amal, artinya imtisaluz zahir. Ai iz'anuz zahir. Junjung pada zahir. Gapo dia maksud zahir ni? Ayil lisan, dengan lidah. Maksudnya begini. Kalau orang tanya dia semaya 5 waktu ni apa hukum? Dia kata wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Siap jawab aku bi ayat Quran. Apa hukum zina? Haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Siap ayat Quran tu. Allah tanya, "Pak, kenapa awak sendiri tak semaya?" Nah, kenapa awak sendiri berzina? Dia kata saya ni lemah. Itu maksud. Maka dia masih muslim. Sebab dia kata sawa'un amila aw lam yu'mal. Sama ada dia beramal, diamalkan dia, aw lam yu'mal, ataupun tidak diamalkan. Sama ada dia sendiri buat atau dia sendiri tak buat. Dia sendiri tak tutup aurat apa free hair, tapi hukum tutup aurat ni wajib. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Si ayat Quran cakap tu sendiri free hair. Apa nak dikata orang lagu ni? Muslim, mukmin, sebab dia masih mengakui hukum Allah dengan lidahnya, Jadi kalau mengakui dengan hati mukmin, mengakui dengan lidah muslim. Itu maksud kita. Faham di sininya? Iman tu iz'an wal qabul al batini. Setuju, terima yang bahasa batin, ai fil qalbi. Kalau Islam pula iz'an wal qabul az-zahiri. Mana? Setuju dan terima yang dibangsa pada zahir, yakni pada lidah. Tu semata-mata setuju pada lidah, maka dikatakan seorang itu muslim. Setuju di dalam hati, maka dikatakan seorang itu ialah mukmin. Itu dia kata. Dalam syarah dia kata fama'nal imani at-tasdiqul batiniyu. Wa ma'nal islami al-inqiyadu az-zahiriyu. Gitu. Nah, makna bagi iman boleh kita fahamnya ialah terima di dalam batin hati. Kalau Islam pula maknanya ialah junjung pada zahir lidah. Gitu. Habis itu. Dah. Jadi faham di sininya tak boleh bermudah-mudah kita menghukum kafir orang Islam. Tak boleh. Tengok dia tak semaya, tengok dia tutup aurat, kafir dah ni. Siap. Jangan. Kita tu pula jadi khawarij. Bahkan di ancaman Nabi SAW, la yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bil nifaqi wala bil fusuqi illa irtaddat alaihi. Tidaklah mana-mana orang yang melontarkan kepada saudaranya, hei kafir, hei fasik, hei munafik. Bermudah-mudah panggil saudara Islam itu lagu tu. Kalau tidak benar hukuman yang dilontar, maka kembali balik kepada yang melontar. Maka sebab tu qadiyatut takfiriyah ni, hukum hakam tentang mengkafir orang ni sangat ketat di dalam Islam. Sangat ketat. Dan bukan boleh individu walaupun ustaz, ulama sekalipun. Tak boleh. Saya sebagai tuan guru, saya telah menghukum kafir seorang itu. Tak boleh. Dia kena qadi, hakim yang menjatuh hukum. Dah bukan senang. Nak hukum tu mesti al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum di atas sesuatu tu mesti, gambaran sesuatu tu mesti jelas. Bukan senang dah. Bukan ada orang kata. Siapa kata? Orang yang kata tu bagaimana? Sah dak, qabul dak riwayat dia. Itu bukan senang nak jadi hukum. Sebab tu orang jadi qadi, hakim, mufti ni kaki sebelah duk dalam neraka dah. Silap hukum tak berat. Dua-dua belah dalam neraka. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Maka sebab tu bila mufti keluar satu-satu hukum, kita tu kena hormat. Bukan senang nak keluar hukum tu. Bukan
semudah cucu rokok oh haram nah halah mudah ndak ya soal ya siasat dia kaji sehabis-habis detail mana hak lebih ringan mudarat dan sebagainya, maka dikeluarkan hukum. Nah, kalau kita tak setuju, kita diam. Nah, macam boikot tu. Kita tak setuju, jangan kita caci maki mufti, jangan. Kita tanya, istaftim qalbaka, tuntut fatwa daripada hatimu sendiri. Jadi kalau kita tak, saya tak sedap Ustaz, saya boikot tak apa. Teruskanlah. Tapi jangan kita kata mufti makan gaji dengan menatayah hukum duk maki mufti la ilaha illallah. Nah, jangan. Bukan senang untuk peti nak ambil fatwa tu dah. Memerlu bukan dia seorang, ada ahli majlis fatwa, bahah pula, munaqasyah, munazarah pula. Kalau begini mana dalilnya, referensi kitabnya mana. Bukan senang lah. Bukan sesenang makan kaca koyok pak mamuh gitu telah okey maka hormati. Kalau tak setuju kita hormat cukup. Nah itu sebab fatwa tu berdasarkan kepada masalah-masalah yang muasirah, kalau yang baik. Kalau hak telah qat'idah tak perlu fatwa. Zina haram tak perlu. Bila fatwa mufti nak keluar zinanya haram tak perlu. Sebab memang itu benda hak qat'idah. Perkara hak tak jelas. Halal ke haram? Boleh ke tak boleh? Harus ke? Mubah ke la yajuz? Harus ke haram? Maka hak ni memerlukan kepada fatwa mufti, dan bukan senang mufti nak keluar fatwa. Memerlukan kepada siasatan yang sangat terperinci. Maka sebab tu kita kena hormat. Sebab kita kalau duduk di bawah, kita tidak akan seperti orang duduk di atas. Ni bandingnya mudah-mudah seperti bangunan lah. Pemandangan kita kalau duduk di bawah KLCC itu sepi, tak nampak luah. Banding orang yang naik atas dah, dia nampak luah. Tanah ni selesai ni Kuala Lumpur punya. Maka beza pandangan dia, beza lah orang panggil hukumnya. Kalau kita duduk bawah ni, warna tu pergi hukum apa ni? Tanah speed ni je, kayak gitu. Baru kita naik atas baru, patut tu peti dulu waktu ambil lagu ni hukum. Dia biasanya gitu. Belum sampai di tempat dia tu, kita tu rasa, tak kena ni, benda tak gini. Sebab kita duduk di bawah. Bila duduk di atas, pemandangannya lain daripada orang duduk di bawah. Gitu je mudah, kita letak gitu. Maka kita hormat cukup. Kemudian kalau kita tak nak taat, tak wajib taat, kita tanya fatwa dalam hati kita, tak sedap hati saya, tak? Saya boikot, tak apa, boleh, bagus. Cukup gitu. Dah, habis itu. Kemudian kita sambung pulaknya nanti. Misalu hadzal hajju was salatu kadza siyamu fadri waz zakat. Ini contoh bagi Islam tu ialah seumpama mengerjakan haji dan semaya, seperti itu jugalah puasa. Maka retilah olehmu begitu juga zakat. Tak payah tak berarti mana tu. Tak berarti juga. Kalau tak berarti tak akan sampai 3-4 lah ulama syarah ni. Cuma ni untuk budak-budak pondok bolehlah. Di pondok-pondok tu syarah gitu. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Ni pula nak cara tentang berat pendapat yang rajih, pendapat yang rajih yang kuat, iman tu bertambah dengan sebab bertambahnya taat. Ziyadatul iman bi ziyadati taat. Wa naqsul iman bi naqsi taat. Au bi maksiyah. Habis situ. Bertambah kemanisan iman tu dengan sebab bertambah amal ibadat taat pada Allah. Berkurangan rasa manisnya iman dengan sebab berkurangannya taat ibadat pada Allah. Dan ini pun ada perbahasan yang penting juga, yang panjang. Nanti kita akan sambung semula pula. Karena di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan ada yang mengatakan iman bertambah dan berkurang. Itulah pendapat yang kuat, yang rajih. Berdasarkan dari Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, al-imanu yazidu wa yanqusu dan sebagainya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
sebelum kita berdoa ni hamba diminta oleh ketua imam kita Al-Fadhil Ustaz Syafi'i untuk maklum beberapa perkara. Pertama, satu, ahli jemaah sekalian, satunya pihak masjid ni minta sumbangan bantu membiayai bil TMB. Bagi bulan ni berjumlah 14,000 lebih. Banyak tu 14,000 tu. Itu yang pertamanya. Kemudian yang keduanya tawaran untuk bantu pembelian vacuum industri Hamra yang berjumlah 7,000. Dana yang baru diperolehi 2,700, jadi perlu lagi 4,300. Tu pihak masjid memerlukan 4,300 lagi untuk vacuum, dapat beli vacuum industri Hamra. Kemudian yang ketiganya tu email suruh kita pesannya, pesan penuhkan ruang solat utama ni, dalam ni banyak ni, kosong lagi ni. Di bawah. Penuhkan ruang solat utama berbanding ruang solat di bawah. Mana di atas ni lah. Mai penuh atas ni dulu, hak duk bawah tu. Mai naik atas ni dulu. Exercise sikit, naik tangga tu. Bila bawah atas ni penuh dah, barulah boleh guna hak bawah, ruang solat di bawah. Kemudiannya yang keempat tu email suruh besar juga, sumbangan keuangan Jumaat pada hari ni ialah untuk membantu membiayai kos-kos pengimarahan masjid kita ni. Jadi mudah-mudahan siapa yang bersedekah, beramal jariah, Allah Ta'ala tidak sia-siakan balasan yang besar di dunia, dan yang terpentingnya di hari akhirat. Itu saja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudaz zalimin wal mujrimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.